Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini pertama kali saya memakai suit untuk membuat PC kerana saya bersiaran daripada Parlimen Malaysia. Kerana sidang Parlimen sedang berlangsung mulai semalam. Semalam merupakan hari ke-33 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Polis Diraja Malaysia melalui Task Force Operasi Pematuhan melibatkan 3,545 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 15,018 anggota telah membuat 63,616 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,821 pasaraya, 5,545 restoran serta 1,954 penjaja, 1,326 kilang dan 2,787 pasar tani dan pasar awam telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,783 tempat ibadah serta 1,479 tempat riadah. PDRM telah menahan dan mengeluarkan kompaun kepada 22 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Antara kesalahan engkar PKPP termasuk aktiviti kesalahan yang melibatkan penjarakan sosial, kegagalan mematuhi penjarakan sosial dan aktiviti lain yang melanggar SOP. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun Ops benteng yang melibatkan PDRM, ATM, APMM serta AKSEM terus mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu dari dibolusi oleh pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Dari 1 Mei hingga 13 Julai, seramai 1,545 parti, 252 tekong dan 110 penyelundup telah ditahan menerusi Ops benteng, dan yang ditahan juga termasuklah 51 bot ataupun kapal serta 153 kenderaan. Ops benteng juga berjaya mengusir 254 parti, 9 tekong dan 37 bot ataupun kapal dari mencerobohi sempadan negara. Semalam, PDRM juga telah membuat 66 sekatan jalan raya Ops benteng dan memeriksa 31,330 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 5 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan, seperti yang ditegaskan, akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram dan tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang terlibat bersekongkol dengan mereka. 117 op sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 9 op sanitasi yang meliputi 9 zon di 4 buah negeri, termasuk 6 operasi di Sabah, 4 operasi di Perak, Terengganu dan Putrajaya. Op sanitasi ini melibatkan 11 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 110 anggota
pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. 2 jentera Jabatan Bomba turut digunakan di dalam proses sanitasi. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 Jun hingga 13 Julai 2020, seramai 17,689 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 17,616 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah, manakala 73 orang telah dibawa ke hospital. Pada 13 Julai 2020, sebanyak 536 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2. Seramai 535 individu telah diperintahkan untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah, manakala 1 lagi dibawa ke hospital. Seperti yang saya pernah sebutkan, lebih daripada 1,400 gagal untuk mematuhi SOP, terutamanya yang melibatkan pemeriksaan kesihatan saringan kesihatan kedua, iaitu hari ke-13 waktu mereka kuarantin di rumah. Kini sehingga hari ini masih terdapat 255 individu yang masih engkar untuk menjalani ujian saringan COVID-19 kedua pada hari 13 seperti yang saya sebutkan tadi. Saya ingin maklumkan bahawa pihak PDRM beserta dengan Kementerian Kesihatan Malaysia tahu tentang kedudukan mereka dan memantau perkara ini, dan saya ingin menegaskan, tolong yang masih engkar ni 225 ini, mungkin mereka tak sedar. Saya tidak tuduh apa-apa kepada mereka. Mungkin mereka tak sedar kepada tarikh yang patut mereka pergi ke klinik. Saya harap segera hubungi Kementerian Kesihatan untuk tampil ke pejabat kesihatan daerah yang berdekatan. Jika masih berdegil, insya-Allah pihak polis akan mencari mereka. Dan jika mereka dibawa oleh pihak polis, mereka boleh dikenakan tindakan kompaun sebanyak RM1,000 atau boleh dihadapkan ke mahkamah, dan jika dihadapkan ke mahkamah, mereka boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Jadi saya harap tak perlulah rakyat kita yang balik dari luar negeri, luar negara, yang masih berada di rumah untuk sampai ke tahap dihukum oleh mahkamah ataupun dikenakan kompaun. Jadi secara sukarela, tolong tampil untuk ke klinik-klinik kesihatan yang berdekatan. Pihak kerajaan memandang serius di atas kegagalan mematuhi SOP ini. Apabila sampai di rumah, ramai yang cuba keluar, ramai yang bergerak bebas di dalam rumah, sedangkan sepatutnya mereka berada di dalam bilik mereka dan tidak bercampur dengan keluarga selama 14 hari. Tetapi ramai juga yang engkar. Kerajaan memandang serius perkara ini kerana di Sarawak misalnya, seorang pelajar pulang daripada Rusia negatif sewaktu saringan awal, tetapi akhirnya positif apabila berada di rumah masing-masing. Dan pelajar ini yang saya katakan di Sarawak ini, yang balik daripada Rusia ini, telah merebakkan jangkitan kepada bapa dia. Dan sekarang ini Kementerian Kesihatan sedang cek keluarga mereka yang terdekat yang berada dalam rumah. Jadi
tindakan gagal mematuhi SOP ini bukan membahayakan kepada diri sendiri, tetapi membahayakan kepada keluarga terdekat yang tinggal serumah. Atau kalau dia keluar, mungkin lebih ramai lagi yang akan mendapat jangkitan penyakit COVID-19 ini. Sebab itu saya katakan, yang pertamanya, patuhi SOP yang dikeluarkan, duduk dalam bilik, jangan keluar dan sebagainya. Yang kedua, hari ke-13, kena cek sebab ini akhirnya positif. Jadi sebab itu kena cek, buat saringan kedua hari ke-13 sewaktu di kuarantin di rumah. Kita mendapat permohonan daripada expatriate, pekerja yang expatriate EP1 ni, iaitu pengurusan tertinggi syarikat yang bekerja, yang kita benarkan masuk kerana mereka menguruskan syarikat pelaburan mereka di Malaysia ataupun mengurus atau menjadi pengurus kepada syarikat-syarikat lain. Kita menerima permohonan daripada mereka untuk keluar bercuti. Mesyuarat membuat keputusan tidak membenarkan sesiapa pun keluar bercuti, termasuk ekspatriat. Tidak benarkan. Kalau mereka ingin juga keluar bercuti, kita tidak benarkan mereka kembali ke negara kita sehinggalah ke satu-satu tarikh yang ditetapkan. Kita berlaku adil kerana rakyat kita tidak benarkan bercuti. Tidak dibenarkan keluar negara. Rakyat kita dibenarkan keluar negara hanya untuk meneruskan pelajaran. Misalnya yang nak menyambung pelajaran di luar negara. Sebenarnya mereka tak perlu memohon kebenaran pun daripada pihak immigration, bawa surat yang menunjukkan mereka perlu kembali ke universiti mereka ataupun tempat belajar mereka sewaktu di airport. Tunjuk kepada immigration dan mereka dibebaskan. Tetapi untuk bercuti, kita tidak benarkan rakyat Malaysia. Jadi, peraturan yang sama juga kepada expatriate tadi. Dan rakyat kita yang pulang untuk belajar, mereka akan terus kekal di luar negara kerana mereka meneruskan pengajian mereka. Jadi begitulah, kalau expatriate nak keluar bercuti, mereka tidak dibenarkan kembali ke negara kita sehingga tarikh yang ditetapkan oleh kerajaan. Mengenai kapasiti masjid dan rumah ibadat, saya dah umumkan dulu, tapi masih ramai yang keliru yang minta saya umumkan, iaitu boleh kita di wilayah persekutuan ya, kita membenarkan menggunakan masjid untuk bersemayang berjemaah bukan lagi 1/3 tetapi berdasarkan keluasan masjid asalkan ada penjarakan sosial. Itu kita benarkan. Jadi bukan lagi 1/3. Malah aktiviti keagamaan juga kita benarkan. Seperti tazkirah, kelas mengaji dan berbagai-bagai aktiviti keagamaan telah kita benarkan di dalam masjid, tetapi mestilah berdasarkan penjarakan sosial yang perlu dipatuhi. Malah SOP lain juga perlu dipatuhi sama ada dalam masjid ataupun surau. Surau pun kita benarkan. Dan saya nak maklumkan bahawa kebenaran ini juga bukan untuk agama Islam saja, tetapi untuk agama-agama lain pun. Maknanya di rumah ibadat mereka seperti gereja, kuil, tokong dan sebagainya, mereka boleh mengadakan amalan agama mereka di dalam rumah ibadat agama mereka dan jumlah kehadiran berdasarkan keluasan rumah ibadat mereka, tetapi mesti ada penjarakan sosial dan mesti mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan. Saya dalam mesyuarat tadi kita dimaklumkan bahawa di gereja-gereja Kristian ibadah mereka berdasarkan kepada bahasa yang digunakan. Ya, ada beberapa bahasa. Kalau hari Ahad misalnya ada upacara agama mereka, ada yang menggunakan bahasa Inggeris, ada yang menggunakan bahasa Tamil untuk penganut Kristian yang beragama Tamil, ada yang penganut agama Kristian yang berbahasa Tamil daripada kaum India,
dan juga daripada kaum Cina berbahasa Mandarin ataupun bahasa dialek mereka. Jadi kita bersetuju di gereja-gereja seperti ini, kita benarkan upacara agama mereka dijalankan secara bergilir-gilir. Selepas selesai mungkin 1 jam atau 2 jam, satu bahasa diikuti oleh yang penganut mereka yang menggunakan bahasa yang lain pula. Jadi kita benarkan. Kita juga mendapat permohonan daripada sekolah memandu untuk menambahkan masa operasi dan juga latihan pemanduan mereka. Oleh itu, mesyuarat khas hari ini telah bersetuju untuk membenarkan operasi sekolah memandu dari jam 7.30 pagi hingga 8.30 malam. Ini operasi pejabat dia, sekolah memandu tersebut. Manakala waktu kursus dan latihan pemanduan dibenarkan bermula jam 8.30 pagi sehingga 8 malam. Ini dipahamkan oleh kerana waktu yang singkat menyebabkan terlalu panjang queue-nya, terlalu banyak panjang untuk yang beratur kerana masa yang singkat. Jadi kita benarkan. Mungkin juga malam. Latihan pemanduan mungkin dilakukan waktu malam juga. Ya. Manakala kapasiti pekerja juga dibenarkan sebanyak 100%. Staf mereka boleh 100% untuk bekerja. Dan ianya bermula daripada hari ini, kita permulaan pembaruan ini bermula pada hari ini. Walaupun SOP tetap mesti dipatuhi seperti biasa. Mengenai rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara. Dulu kita membenarkan mereka hanya disaring sewaktu tiba di lapangan terbang antarabangsa ataupun mana-mana pintu masuk ke Malaysia. Tetapi kita difahamkan banyak negara, terutamanya syarikat penerbangan, yang perlukan bukti bahawa mereka berstatus negatif COVID-19 sebelum dibenarkan memasuki pesawat. Jadi untuk mengelakkan kesulitan rakyat kita yang takutnya apabila tidak ada surat membuktikan mereka COVID negatif, mereka tidak dibenarkan untuk masuk ke pesawat dan tidak dibenarkan terbang pulang ke negara kita. Oleh itu, kita hari ini memutuskan bahawa setiap rakyat kita yang ingin pulang ke negara kita melalui penerbangan perlu membuat saringan COVID-19 3 hari sebelum tarikh berlepas pulang. Jadi mereka perlu membuat saringan. Bukan kerana apa? Kerana takut menghadapi kesulitan sewaktu di airport nanti. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi saya sekali lagi ingin memberi ingatan bahawa esok akan bermulanya sesi persekolahan bagi pelajar-pelajar tingkatan 1 dan 4 dan kelas peralihan serta murid-murid tahun 5 dan 6. Pastinya pihak pentadbiran sekolah telah membuat persiapan pembukaan sekolah dengan mengambil kira norma baru, terutamanya penjarakan sosial dan kebersihan diri. Saya sekali lagi ingin mengingatkan para pelajar dan murid untuk memastikan kawalan kendiri sentiasa diamalkan apabila pulang ke sekolah. Ibu bapa juga diminta untuk memastikan anak-anak anda tidak bergejala sebelum menghantar mereka ke sekolah. Orang ramai diminta untuk tidak mengambil mudah dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kerana virus ini masih berada di sekitar kita. Saya ingin menarik perhatian mengenai perkembangan terkini di Hong Kong, yang mana bandaraya tersebut terpaksa mengenakan semula perintah kawalan
akibat peningkatan kes positif COVID-19. Dalam usaha mengekang penularan semula wabak COVID-19, pemerintah di Hong Kong telah menutup semua sekolah-sekolah dan juga menarik balik kebenaran operasi 12 aktiviti ekonomi seperti pawagam, selun kecantikan dan pusat kecergasan. Oleh sebab itu, tanggungjawab kita secara bersama untuk melindungi keluarga serta masyarakat. Saya pasti dengan kerjasama semua kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi saya harap walaupun kelonggaran diberi, kita perlu patuh kepada setiap SOP yang dikeluarkan kerana kita tidak mahu situasi negara kita akan kembali ke waktu PKP seperti yang telah pun berlaku di negara-negara lain seperti yang saya sebutkan, Hong Kong dan beberapa kawasan lain yang terpaksa menutup semula dan menyekat kebebasan pergerakan rakyat kerana berlakunya COVID positif, peningkatan COVID positif di negara mereka. Oleh itu, untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terus amalkan kawalan kendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya buka kepada soalan. Hai Datuk Seri, saya Dia dari Bernama TV. Hai. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada menyebut berkenaan dengan SOP untuk di masjid dengan ruang ibadah. Jadi sekarang ni terdapat posting di media sosial yang mengatakan bahawa ada masjid dan surau yang dia buka kemah di kawasan pekarangan masjid dengan surau ni untuk membenarkan jemaah solat di situlah. Dan ada juga posting yang menunjukkan bagaimana jemaah ni dia solat di luar pagar masjid ataupun surau. Jadi adakah ini dibenarkan dan adakah dia mengikut SOP yang ditetapkan? Apabila saya mengumumkan dulu 1/3 dulu, 1/3 jemaah yang berada dalam masjid, saya juga mengumumkan kebenaran untuk mereka menjalankan solat di perkerangan masjid. Ya. Ada permohonan yang baru. Saya tak tahu sama ada perlu atau tidak di luar masjid sebab kita dah kata dah buka. Bukan lagi 1/3 tapi terbuka dengan syarat ada penjarakan sosial di dalam masjid. Tetapi kalau tak cukup dan perlukan tambahan, mesyuarat bersetuju untuk membenarkan mereka misalnya memasang kemah di luar masjid tetapi mesti di dalam kawasan masjid. Tak boleh di luar pagar misalnya. Jadi tidak ada limitnya kalau di luar pagar. Jadi walaupun nak buka kemah di luar, nak semayang di luar masjid, tetapi mesti di dalam perkarangan masjid, di dalam pagar masjid. Ya, tak boleh di luar. Tetapi walaupun kita benarkan di luar, kemah, perkarangan, beranda, SOP-nya mesti tetap dipatuhi. Yang masuk ke masjid mesti disaring suhunya. Yang masuk ke masjid mesti ada nama, mesti isi nama dan sebagainya. Juga penjarakan sosial itu perlu dilaksanakan walaupun di dalam kemah di luar masjid sekalipun. Okey? Rosma daripada RTM. Saya ada satu soalan. Ada beberapa pasaraya yang tidak menyediakan hand sanitizer di kaunter-kaunter dan ada juga yang meletakkan hand sanitizer hanya untuk dijual sahaja. Dan adakah ini mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan? Terima kasih. SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, mereka yang pertamanya mesti mengisi nama dan nombor telefon untuk dikesan kalau ada timbul isu. Yang kedua, mesti membuat saringan suhu badan. Dan yang ketiga, mesti menyediakan sanitizer. Jadi, kalau yang tak menyediakan sanitizer, bermakna mereka telah gagal mematuhi SOP. Dan kegagalan ini boleh menyebabkan yang pertama, diambil compound. Diambil tindakan compound oleh pihak berkuasa. Dan yang kedua, kita juga boleh menutup premis perniagaan tersebut.